Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita kembali bersiaran untuk episod ketiga. Hari ini kita akan buat tajuk asas biomekanik bahagian kedua. Jom. Baik, untuk bahagian pertama kita dah tengok asas biomekanik daripada sudut biologi di mana kita melihat otot-otot yang berfungsi. Untuk bahagian kedua ini kita akan tengok daripada sudut fizik. Okey, untuk bahagian kedua ini kita tengok daripada sudut fizik. Okey, ini ialah satu aktiviti memanah di mana dirakam dalam gerak perlahan. Kalau kita dapat nampak, kita dapat lihat. Okey, ini ialah pemanah compound di mana dia menggunakan bow jenis compound. Apabila dia melepaskan anak panah tu terbang tegak ke arah sasaran. Baik, kita nak tengok apakah asas fizik dalam sukan memanah. Kita akan tengok daripada segi asas peralatan, kemudian konsep tenaga, hukum Newton dan juga konsep aerodinamik. Untuk bahagian pertama iaitu peralatan. Mari kita lihat. Kita boleh pecahkan kepada tiga, iaitu tiga yang penting. Sebenarnya ada banyak lagi yang aksesoris tambahan, tapi yang kita tengok ni tiga yang paling penting sekali, iaitu limbs. Yang kedua ialah string dan yang ketiga ialah arrow ataupun anak panah. Baik, ini ialah satu limb untuk bow jenis recurve. Okay. Limb ialah satu aksesoris yang penting di mana dia berfungsi sebagai penyimpan daya. Limbs biasanya dibuat daripada bahan-bahan yang fleksibel tetapi rigid, keras tetapi mampu menahan beban. Antara bahan-bahan yang digunakan ialah fiberglass, kayu. Yang terbaru sekali, banyak manufacturer yang menggunakan buluh ataupun bambu dan carbon. Baik, limbs ialah satu aksesoris ataupun satu bahagian pada bow yang menyimpan daya. Kemudian daya ini disukat dalam unit pound ataupun ditulis sebagai lbs. Baik, jadi biasanya pada bow dia akan tulis di bahagian belakang di bawah sini ya. Limbs dibuat daripada bahan fleksibel, tetapi yang penting dia mestilah kukuh dan mampu menahan daya. Baik, bahagian kedua kita tengok ialah string. String ialah tali untuk panah. Tali ini diperbuat daripada bahan-bahan sintetik. Sebenarnya ada dua kategori, iaitu fleksibel dan juga stiff. Bergantung kepada jenis-jenis bow, kebanyakan bow moden menggunakan tali jenis stiff. Jadi, contrary to popular belief, kita tidak menggunakan tali jenis getah untuk tali panah, tapi tali itu ialah tali yang solid. Baik, string ialah satu komponen yang sangat penting dalam sukan memanah, di mana dalam kursus spesifik memanah ada diajarkan cara-cara untuk membuat string recurve. Kita teruskan. Baik, mari kita lihat konsep tenaga, penggunaan tenaga dalam biomekanik dalam sukan memanah. Okey, saya akan terangkan dahulu tenaga yang digunakan. Dia bermula dengan tenaga keupayaan, okey, potential energy yang disimpan pada limb. Kemudian apabila tali dilepaskan, tenaga ini akan berubah kepada tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni akan menolak anak panah ke arah sasaran. Selain daripada tenaga kinetik, ada juga tenaga-tenaga lain yang terhasil. Sebagai contoh ialah tenaga bunyi dan juga tenaga kinetik yang berlainan, di mana dia kembali kepada bow sebagai vibration ataupun getaran. Baik, di sini saya ingin menekankan bahawa kepentingan tuning ataupun talaan pada set recurve, di mana apabila bow yang
ditala dengan baik, dia akan mengeluarkan bunyi yang sangat minimum. Baik, seterusnya kita akan tengok sedikit bagaimanakah transfer of energy ataupun perubahan tenaga ini di dalam satu aktiviti memanah. Jom kita saksikan video ini. Baik, ini ialah satu set recurve, bow jenis recurve. Kalau lihat di sini ada dua limbs di atas dan di bawah dan disambungkan menggunakan string di tengah-tengah sini. Kemudian di tengah-tengah string ni kita letakkan arrow. Okey, baik. Prosesnya ialah apabila pemanah ini mengangkat bow dan menarik tali ke belakang. Apabila tali ditarik ke belakang, kalau dapat lihat, kita undur sedikit ke belakang. Okey, kalau kita dapat lihat, flex pada limb ni akan menghasilkan tenaga keupayaan. Jadi tenaga itu disimpan di dalam limb, ibaratkan sebuah spring. Okey, kemudian apabila dia dah bersedia untuk shoot, apabila dia melepaskan tali, arrow tu akan dipropel ke hadapan. Jika kita lihat dalam gerak perlahan, kita dapat lihat apabila tali itu dilepaskan secara sungguh laju, dalam beberapa milisaat saja, tali itu akan bergerak ke depan dan seterusnya menolakkan arrow ke depan. Okey, baik, kalau dapat lihat di sini, ini ialah tenaga kinetik yang dihasilkan dengan getaran. Jadi bow itu bergetar. Sebahagian daripada tenaga keupayaan daripada limb yang kita pegang tadi, bila dilepaskan, dia akan menjadi tenaga kinetik dan juga tenaga bunyi. Baik, kelanjuran arrow adalah bergantung kepada poundage, di mana lebih banyak tenaga keupayaan yang dapat disimpan, lebih banyak tenaga kinetik yang dapat diberikan pada anak panah, lebih laju arrow tu akan terbang. Okay. Kebiasaannya untuk peringkat Olimpik, mereka menggunakan minimum limb seberat 40 pound. Jadi apabila mereka menahan tali di jari, di 3 jari ni mereka menahan beban lebih kurang 20 kg. Arrow yang digunakan oleh pemanah-pemanah bertaraf Olimpik adalah sangat laju dan mampu mencapai sasaran 70 meter dalam tempoh lebih kurang 1.1 saat. Baik, seterusnya kita akan tengok kepada konsep aerodinamik. Aerodinamik dalam sukan memanah. Okay. Aerodinamik ini ialah apabila anak panah ini dilepaskan dan anak panah itu menuju ke arah sasaran. Flight arrow ini adalah dalam bentuk parabolik ataupun bentuk oblik dipanggil. Okay. Untuk jarak yang jauh, dia tidak akan dapat mencapai satu trajektori yang tegak, tetapi dia perlu melalui satu lengkung. Kalau lihat di sini, baik, ada perkiraan dia. Jadi flight arrow ini akan berbentuk seperti parabolik. Sini ya. Okey. Seterusnya, ini ialah arrow in flight. Apabila arrow itu dilepaskan, arrow itu akan terbang. Dia ditolak oleh tenaga kinetik daripada bow tadi. Kemudian, apakah daya yang menghalang arrow ini? Ada dua yang kita boleh kenal pasti, iaitu yang pertama sekali ialah tenaga graviti. Baik, graviti sentiasa akan menarik arrow kita ke bawah. Sebarang projektil yang ditembak, dia sentiasa akan ditarik oleh tarikan graviti. Kemudian yang kedua ialah geseran ataupun friction. Geseran ini boleh berlaku terutamanya di kawasan-kawasan veins di belakang sini, di mana dia mempunyai surface area ataupun luas permukaan yang lebih besar. Baik, lagi sedikit berkaitan dengan arrow ataupun anak panah. Ini ialah dua anak panah dengan saiz yang berbeza. Satu ialah daripada saiz 3.2 mm dan lagi satu ialah 8 mm.
Kedua-duanya ialah arrow yang digunakan dalam sukan memanah. Apa beza dia? Beza dia ialah surface area. Untuk arrow-arrow yang besar sebegini biasanya digunakan dalam pertandingan jarak dekat, iaitu 18 meter. Jadi kalau dapat lihat target di belakang saya, okey, arrow akan dikira, markah akan dikira apabila arrow ini terkena pada garisan, dia akan dikira sebagai markah yang lebih tinggi. Jadi untuk jarak dekat dan target yang kecil, kita memerlukan satu saiz yang besar untuk meningkatkan kemungkinan untuk kita memotong garisan. Kelemahan bagi arrow size ini ialah apabila dia digunakan untuk jarak jauh. Yang pertama sekali, dia berat. Kemudian saiz dia yang besar adalah sangat-sangat terpengaruh dengan angin dan juga faktor-faktor luaran. Baik, seterusnya untuk arrow outdoor, terutamanya untuk kategori recurve 70 meter, ini ialah shaft yang favourite. Boleh dikatakan 99% daripada pemanah Olimpik menggunakan arrow daripada jenis ini, iaitu piston extend. Dia digunakan, yang pertama sekali ialah shaft dia berbentuk barrel, di mana dia kecil di sini dan besar di sini dan kembali kecil di belakang. Selain daripada itu, shaft dia berukuran sangat kecil. Bentuknya sangat aerodinamik dan dia kurang dipengaruhi oleh faktor angin. Selain daripada itu, jika kita lihat di belakang ini ialah dipanggil vanes. Untuk recurve jarak jauh, dia menggunakan vanes jenis plastik juga, seperti ini. Ini ialah spin wing. Selain daripada lebih ringan, dia juga memberikan pusingan ataupun putaran pada arrow, di mana apabila satu projektil itu berputar, dia akan menjadi lebih stabil. Untuk jarak dekat, dia memerlukan satu vanes yang lebih besar untuk mempercepatkan arrow ini menjadi stabil. Baik, itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Jika anda ada sebarang pendapat ataupun anda ingin memberikan cadangan, silalah tuliskan di ruangan komen. Dan kita akan jumpa lagi dalam video topik yang seterusnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Majulah sukan untuk negara.